kembali bersama NX Now, Priya. Topik yang ingin kita bincangkan hari ini adalah mengenai isu wajarkah perogol menikahi mangsa rogol. Sebagai seorang wanita lah, Priya, apa agaknya pendapat Priya mengenai isu ini? Bagi saya lah kan, dia perbuatan ataupun kelakuan sebegitu nampak sangat tak menghormati maruah seorang wanita. Ya. Sebenarnya dia, perbincangan kita juga pada hari ini juga melihat kepada skop mangsa rogol kepada golongan kanak-kanak di bawah umur. Kalau mengikut kanun keseksaan, sebarang hubungan seksual antara lelaki dan kanak-kanak perempuan, tidak kiralah sama ada perbuatan itu dilakukan secara sukarela atau tidak oleh kanak-kanak perempuan tersebut yang berusia di bawah 16 tahun dan ia dikategorikan sebagai jenayah rogol statutory. Hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang yang disabitkan kesalahan dengan jenayah rogol pula terdapat dalam Seksyen 376 Kanun Keseksaan, iaitu perogol boleh dihukum penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun dan hendaklah dikenakan hukuman sebatan. Dan bila bercakap mengenai hukuman kepada perogol ni, sebenarnya kita nak berbalik ke topik kita, iaitu wajarkah sebenarnya perogol ini menikahi mangsa rogol? Dan yang baru-baru ini, ya, Priya, viral dan kecoh di laman media yang sosial yang memperkatakan mengenai ucapan seorang wakil rakyat yang ada menyatakan mangsa rogol boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik jika berkahwin dengan perogol. Untuk itu, apa kata kita saksikan dulu kenyataan kontroversi Ahli Parlimen Tasik Gelegor Dato' Sahabuddin Yahya di Parlimen pada 5 April lalu. Bila kita katakan umur di bawah 16 tahun itu, kita kata kanak-kanak itu tidak matang. Seorang gadis ini, kematangan dia apabila sampai umur baligh, umur 9 tahun dah matang dah. Dan biasanya kadang-kadang ada kes macam tadi kita kata umur 12 tahun ataupun umur 15 tahun, kita tak nampak lagi macam mana fizikal tubuh badannya. Sebab ada anak yang berumur 12 tahun atau 15 tahun pun tubuh badannya pun sudah menunjuk seolah-olah dia seolah macam sudah gadis berumur 18 tahun. Jadi dalam hal ini tidak mustahil kalau dia dikahwinkan. Mereka mempunyai satu peluang, mungkin dengan sebab perkahwinan itulah mereka dapat melalui satu kehidupan lain yang lebih sihat, yang lebih baik. Dan seorang isteri yang dirogol tadi, ya, kalau dia dapat berkahwin, dia tidak akan melalui satu jalan kehidupan masa depan yang gelap. Kenyataan yang agak kontroversi dia, dan untuk itu kita akan membincangkan secara terperinci lagi topik perbincangan kita. Kita ada Dr. Farah Nini Dusuki, pakar perundangan kanak-kanak dari Universiti Malaya, dan juga Dr. Zubaidah Jamil Osman, pakar psikologi klinikal Universiti Putra Malaysia. Beliau juga adalah Presiden Persatuan Klinikal Psikologi Malaysia. Selamat datang ke NX Now. Okey, mungkin kita boleh dapatkan dulu soalan pertama untuk doktor. Bolehkah doktor komen mengenai kenyataan kontroversi sebentar tadi? Mungkin ada pandangan sendiri daripada Dr. Farah maupun Dr. Zubaidah. Dr. Zubaidah dulu? Oh, Dr. Farah. Okey, saya rasa untuk lebih berlaku adil lah, kita patut tengok the whole of transcript, ya. Tapi saya pun tak tengok everything. Tapi kalau melihat pada apa yang ditunjukkan sebentar tadi, memanglah tak wajar. Kalau you go by the definition of rogol itself, lepas tu you kahwin pula, seolah-olah macam it's like double jeopardy, ya. Dah kena sekali, lepas tu terpaksa pula menerima sebagai teman hidup for the rest of the life, ya. So that's really not fair. Tetapi saya juga agak gusar sama ada YB beranggapan itu adalah kategori yang lain, di mana kalau kita cakap statutory rape tadi seperti yang you explain very clearly under kanun keseksaan, ya, dia ada dua kategori sebenarnya. Satu kes yang betul-betul rogol, di mana definisi rogol pula ialah tanpa kerelaan. Tapi banyak kes statutory rape ni adalah kes sama-sama remaja. Meaning to say 15 and 16, boyfriend and girlfriend. Tetapi dalam keadaan zaman sekarang yang mereka lebih bebas bergaul dan sebagainya, dia orang selalunya lah terlanjur. Dan bila terlanjur akan buat permohonan untuk kahwin. So dalam kategori yang sebegini, sebab difahamkan juga YB bekas Hakim Mahkamah Syariah. So mungkin dia juga membayangkan pengalaman dia dahulu di mana memang terpaksa melalui kes-kes macam ni. Yang minta permohonan tu bukan pasangan itu saja, tetapi wali dia, ayah dia yang datang minta sebab one thing, they themselves in a consensual relationship dan mahu berkahwin dan continue living with the partner. Yang tu pada saya tak menjadi masalah lah. Yang besar akan jadi masalah jugalah
lah dari segi tak menyambung pelajaran dan sebagainya. Tetapi saya rasa bukan dalam konteks yang sama. Tapi kalau rogol yang memang berogol ni memang tak wajar. Mungkin Dr. Zubaida mungkin boleh memberikan pandangan sedikit mengenai kenyataan tadi. Saya minta Dr. Farah dulu cakap tadi sebab dia yang pakar perundangan. Tapi saya juga bersetuju dengan apa Dr. Farah cakap tadi. Definisi perogol dalam konteks ni harus percerahkan, diperjelaskan. So satu ialah ada statutory rape di mana ia suka sama suka dan tidak mempunyai elemen keganasan. Bukan by force. Dan di antara yang ini statutory rape tak ada elemen keganasan dengan rogol yang apa yang kita tahu mempunyai elemen keganasan dan paksaan. So kesan dia akan ada dari apa to a certain extent ada beza dia. So I think definisi ini yang perlu kita perjelaskan dululah. Mungkin sebagai seorang pakar psikologi ataupun seorang yang berpengalaman dalam bidang psikologi, mungkin doktor boleh kongsikan apa agaknya mungkin perbezaan antara kesan psikologi kepada mangsa yang rogol itu berlaku secara paksa rela ataupun rogol yang berlaku secara paksaan yang ganas. Mungkin ada different in terms of kesan ni. Soalan yang bagus. Rogol yang berlaku dengan elemen paksaan dan ganas, saya rasa itu soalan yang macam kita tahu apa kesan daripada si mangsa. So ada mangsa rasa post traumatik, ada rasa trauma di mana dia akan rasa cemas, ketakutan, dan ada depresi, rasa murung, kadang-kadang dipersalahkan diri sendiri, dan dia macam orang mungkin juga akan boleh blame dia, akan mempersalahkan dia. So dia ada elemen yang macam tu, dan ini kalau kita tak tangani, dia akan membawa kepada kalau kita kanak-kanak ataupun orang dewasa lah, membawa kepada detrimental. Dia akan membawa kesan yang tak baik kepada dia punya perkembangan ataupun masa depan si mangsa ni. So dalam dari kognitif, kalau kognitif pemikiran dari mangsa yang dirogol secara ganas ni, mungkin dia menyalahkan kenapa jadi pada aku, I should have been there at that time, or these things lah. So yang ini perlu mangsa yang begini perlu dirujukkan kepada pakar-pakar psikologi atau psikiatri. Now apa dia kesan psikologi terhadap mangsa yang suka sama suka? So mangsa suka sama suka bawah umur, dan kebanyakannya yang perempuan yang bawah umur lah. Yang lelaki tu selalunya pun tak adalah yang macam dewasa sangat, 19, 20, yang kebanyakannya school drop out, yang tak ada pekerjaan tetap and things like that. So mungkin kesan dia tak ada lah sebab dia suka sama suka. So kesan dia macam jadi seronok ke atau macam tu. Tapi perlu dikatakan di sini apabila kalau dikahwinkan lah. Ada soalan dia kata kalau dikahwinkan kalau dikahwinkan, dia punya kehidupan, sebab saya kata tadi dia punya permulaan tu kebanyakan mereka pun tak berapa bersedia nak kahwin sebenarnya. So apabila benda-benda terjadi walaupun secara konsensual ni, selalunya apa ibu bapa buat, sama ada kahwinkan segera, kalau remaja perempuan tu mengandung, hantar pusat perlindungan remaja, ataupun kalau remaja perempuan tu mengandung, gugurkan segera macam tu. So dia akan beri kesan jugalah sebenarnya. Doktor, sebut pasal kahwin tadi, mungkin nak tanya Dr. Farah, mungkin ada penonton NX kat luar sana tu mungkin dia tak jelas. Pada umur berapakah sebenarnya seorang kanak-kanak atau remaja boleh membuat keputusan yang mereka mahu berkahwin? Adakah kena dapat consent daripada ibu bapa ke dan sebagainya? Mungkin ada yang tak jelas. Mungkin doktor boleh jelaskan dari sudut perundangan? Pertama sekali, kalau isu perkahwinan, kita mesti jelas di Malaysia yang bermasyarakat majmuk ni, kita ada pembahagian antara undang-undang Islam dengan undang-undang sivil. So undang-undang sivil ni bagi dua lagi. Undang-undang di bawah civil law dengan undang-undang yang dipanggil native customary law. Sebab rakan-rakan kita yang dekat Sarawak tu, they can choose to be bound by native customary law. So berbalik pada orang Islam, enactment keluarga Islam telah menetapkan bahawa kalau perempuan bawah 16 tahun dan lelaki bawah 18 tahun, kalau nak berkahwin kena mohon buat permohonan dengan hakim mahkamah syariah. Maknanya tak boleh nak simply buat majlis akad nikah macam biasa yang orang lebih pada 16 dengan 18 ni. Jadi kalau dia bawah 16, katakanlah umur dia 15 tahun 10 bulan sekalipun, dia mesti mendapatkan kebenaran pada hakim mahkamah syariah. Salah seorang. So katakanlah dia punya yang lelaki tu 17 dan pasangan dia 17, yang perempuan tak payah, tapi lelaki tu tetap kena minta permohonan. So
that is the position. Tentang whether dia betul-betul bersedia, itu soalan lain. Sebab pada hemat saya lah, perkahwinan ini bukan satu perkara yang mudah ya. Mungkin Dr. Farah boleh ceritakan sikit berbalik kepada komen kenyataan yang diberikan oleh ahli parlimen tadi. Dah dikena rogol, lepas tu paksa pula nak kahwin lagi. Bagaimana persediaan psikologi mangsa dalam dalam situasi sebegini? Persediaan psikologi this is the expert sebenarnya, tapi I think if you kalau you tengok, so kamu dah kena rogol, so this girl dah kena rogol, mangsa. So dipaksa rogol dah double mangsa. Betul. Okey. So kalau kita tengok kat situ, dari segi bila dia dikahwinkan dengan perogol dia secara paksa ni, yang secara paksa ni, dia rasa macam helpless, tak berdaya. Betul. Okey, macam dah kena kahwin pula dengan orang ini yang dia kena mengadap hari-hari selepas kahwin. Okey. Lepas tu dia rasa tak terbela. Okey, so jadi merendahkan sangat harga diri lah. Okey. So what does that bring? It brings depression. True. Kita ada contoh sebenarnya. Saya rasa all this confusion ialah kerana rata-rata orang menganggap bahawa berkahwin itu melunaskan, maknanya melenyapkan masalah. Bukan sebenarnya kita ada satu kes dekat Kota Kinabalu tak berapa lama baru-baru ni, di mana dia berusia 13 tahun, dirogol, dia bekerja di sebuah restoran dan dirogol oleh pemilik restoran tersebut berusia 40 tahun. Dan he was initially charged dekat mahkamah session, tetapi dia offer RM5,000 kepada ayah mangsa untuk berkahwin into installment bayar. And he accepted. Orang susah kan? Dan dia menerima ya, dan berkahwin. Dan a lot of kita membuat a lot of demands lah kepada Pejabat Penawaraya supaya you cannot use marriage as an excuse untuk melenyapkan kejenayahan yang sudah berlaku. So in that case he was recharged dekat Sessions Court dan dia dikenakan hukuman. Walaupun dia bercara kes tu, tapi dia disabitkan di atas kesalahan statutory rape dan dihukum penjara 10 tahun. Jadi kita kena jelaskan pada masyarakat bahawa perkahwinan itu tidak akan melenyapkan perbuatan jenayah yang sudah berlaku tu. Tapi bagaimana pula dengan pendapat doktor mengenai ibu bapa sendiri yang menyokong perbuatan sebegitu? Itu sangat menyedihkan lah, because kita mesti faham masyarakat kita ni ada bermacam-macam level dan kadang-kala seperti juga negara lain, sebenarnya child marriage ni adalah hasil pada faktor ekonomi. You know, you want to get out from keadaan ekonomi yang mendesak dan sebagainya. So kita kena educate lah parents ni bahawa marriage is not the way out. Because dia akan jadi satu vicious cycle. Bila dia berkahwin dalam sewaktu dia tak bersedia, dia juga akan melahirkan anak, dan bila dia tak bersedia untuk menjadi ibu, anak ni juga akan tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya, and you know, a vicious cycle. Okey, doktor, sepanjang doktor berhadapan dengan kes-kes sebegini kan, yang anak mereka berkahwin kan, adakah perkahwinan mereka yang dimulakan pada usia muda dan disebabkan rogol ni kan, dia berkekalan ataupun kebanyakan daripada pasangan akan bercerai dan ada hala tuju masing-masing? Mungkin doktor boleh simpulkan secara rawak. Boleh. Di Sarawak sebenarnya, Majlis Sosial Negeri Sarawak telah menjalankan satu studi tentang perceraian di Sarawak. Dan salah satu daripada punca perceraian yang lazim adalah kahwin muda. Dan bila mereka buat another study pula in 2013 tentang perkahwinan bawah umur di Sarawak pula, mereka mendapati bahawa faktor-faktor dia lebih kurang sama. Maknanya bila kahwin muda, sama ada sama suka ke atau lebih kurang yang parents arrange dan sebagainya, jangka masa tu rata-ratanya tak berapa lama. Bermasalah dari segi dia tak berapa matanglah bersedia untuk menghadapi alam rumah tangga. Dan sayangnya kita tak boleh menyalahkan mereka 100% because it is a lot of reasons ya. Kurang faktor ekonomi, faktor persekolahan, pendidikan yang tak berapa mencukupi, sistem kita yang terlalu push for academic excellence ni, you know, yang sedangkan mungkin dia lebih sesuai dalam bentuk pengajian yang lain. So all these things can happen, they drop out. Bila they drop out, they start to mingle around socially. Dan you know, one problem lead to another. So it is again, like I say just now, vicious cycle lah. Dia akan kembali berulang. Mungkin dari segi psikologi serta fiziologi seseorang, doktor, adakah mungkin Dr. Subhada boleh enlighten on this? Adakah seorang kanak-kanak bersedia untuk berkahwin? In terms of psychology, physiology, is it let's say 9 to 13 years old ke? Perkembangan anak dia ada 4 faktor domain yang utama lah. Di fizikal ni ada biology, physical and biology.
hormones and everything tu. Dan psychology ini how much they see themselves, confident, all those things. Sociology ni, dari segi sosial ni ialah lebih kepada interaksi dengan orang luar, masyarakat, kawan-kawan, dan juga intellectual. Okay, intellectual ni bahasa dan juga kognitif. Okay, now it's a good question because ramai orang ingat kata badan dia dah macam umur 13 macam tu dan dia sepatutnya bersedia. Tak, dia unfortunately benda tu tak simple macam tu lah. It's a holistic thing. Yes, okay. So walaupun dia umur 9-10 tahun, secara biologi ni dah akil balik sebab dah ada datang haid, datang kotor, orang masyarakat katakan macam tu. Tapi tak semestinya dia fikiran dia matang juga. Okay, so dia belum mencapai lagi kewarasan fikiran yang memerlukan effective problem solving, decision making, memegang keputusan tu dia belum lagi matang. So kalau you masuk dalam perkahwinan dalam dalam institusi perkahwinan ni, you are taking up, you are sebenarnya banyak peranan. Isteri nanti kalau ada anak pula, Jadi perkahwinan ni bukan hanya masak-masak untuk suami macam tu saja. Okey, dia memerlukan you kena berfikir dengan secara matang, emosi itu pun kena matang, So tak semestinya badan dia besar macam umur 13-14 dia dah bersedia untuk kahwin. Bila kita berbicara mengenai kanak-kanak seawal umur 9 tahun ingin berkahwin kan, sekiranya dari segi sudut perundangan, sekiranya mereka tak mahu tapi keputusan tu didasarkan oleh ibu bapa. Meaning ibu bapa kata kau kena kahwin, you have to. Dia macam ni, budi bicara tu letak pada hakim dan hakim tak akan membenarkan kesemua kes. Dan dalam situasi yang seperti yang dia kata tadi tu, sepatutnya hakimlah yang tidak benarkan dan saya tak jumpa lagi lah seawal 9 tahun ni yang dibenarkan oleh mahkamah untuk berkahwin sebab mahkamah akan melihat kepada semua faktor. Dan selalunya rata-rata kes adalah umur dia between paling muda pun 14 sampai 16 kalau yang perempuan. Lelaki pula 15. Jarang sangat kalau very very young. Yang saya pernah dengar adalah native customary laws. Kan because native susah nak control sebab dia sama-sama ruang panjang dan sebagainya. Tapi berbalik pada poin yang tadi fizik macam besar. Tapi dari segi fizikal sekalipun belum lagi mampu untuk menangani all the post marital issues macam mengandung. Data daripada WHO rata-rata meletakkan too young and age menjadi salah satu faktor kepada miscarriages, kan, difficulty, kematian ibu dan anak, antara lebih berisiko, lebih tinggi bila lebih muda usia ibu tersebut. So banyak faktor yang kena dipertimbangkan. Jadi itulah bila hakim mahkamah syariah mendapat permohonan seperti itu, ini adalah antara faktor-faktor yang wajar diambil kira lah. Maknanya bukan setakat fizik, tetapi semua, maknanya assessment dari segi education. Kalau dia seorang pelajar yang pintar contohnya, akan menjadi satu masalah sebab dia bila dah mengandung, dia dah tak selesa pergi sekolah. Tapi that should not be a reason for dia to drop out sebab future dia lagi panjang. Dia perlukan education tersebut. Sebenarnya banyaklah faktor yang kita kena consider sebelum membuat satu keputusan tu. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan yang hangat ni, kita ada sebenarnya satu video yang disediakan. Kalau pernah nak tahu sebelum ni, memang banyak sebenarnya statistik ataupun kes berkenaan rogol bawah umur. Dan ada juga yang disabitkan kesalahan dan dikenakan hukuman. Tapi ada juga yang disebabkan nak elak dikenakan hukuman berkahwin dengan mangsa, mereka berkahwin. Sama-sama kita saksikan video yang disediakan. Kes rogol remaja bawah umur sebelum ini memang dah banyak dilaporkan. Antaranya pada 25 Julai tahun lalu, seorang buruh didakwa di Mahkamah Session Kota Baru kerana merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun sehingga melahirkan seorang anak lelaki. Mengikut pertuduhan, Cik Muhammad Farid 21 tahun didakwa merogol mangsa dalam kawasan semak di Taman Desa Hidayah Machang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376/1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Pada 18 Januari lalu, seorang remaja bawah umur didakwa atas tuduhan merogol seorang kanak-kanak berumur 12 tahun di Mahkamah Magistrate Selayang. Remaja yang sedang menunggu keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tertuduh berumur 17 tahun didakwa merogol kanak-kanak 12 tahun 11 bulan itu dalam bilik tidur sebuah rumah di Batu Caves. Pada 6 Ogos tahun lalu, seorang suspek kes rogol yang mengawini mangsanya berusia 14 tahun bagi mengelak hukuman penjara dibawa semula ke mahkamah untuk dibicarakan sekali lagi.
Ahmad Syukri Yusof, 22 tahun, yang didakwa merogol mangsa berusia 15 tahun. Dan pada tahun 2013, seorang lelaki yang merogol kanak-kanak 12 tahun mengawini mangsanya untuk mengelak hukuman penjara, membangkitkan kemarahan hak asasi manusia. Ia sekaligus menggesa agar perkahwinan kanak-kanak dianggap sebagai tidak sah. Itu dia antara rangkuman kes-kes rogol bawah umur yang pernah berlaku di negara kita, Pria. Dan untuk meneruskan perbincangan seterusnya, saya kira Pira ada soalan untuk doktor kita ini. Mungkin Dr. Farah boleh ceritakan sikit apakah penyelesaian terbaik bagi seseorang remaja remaja yang di bawah umur yang telah dirogol. Apakah langkah-langkah yang sepatutnya remaja tersebut memerlukan banyak sokongan, a lot of support, emotionally, physically, and kalau pula ditakdir dia dah sudah mengandung, must be supported secara medically juga. Dan di bawah atas kanak-kanak memang kita ada peruntukan di mana ada possibility bila dia sudah mengandung, ibu bapa akan sisihkan dia. Jadi dia boleh memohon untuk masuk pada rumah-rumah perlindungan because dia akan ada provide dalam section 46 tu when they are pregnant out of wedlock. Maknanya dia boleh, sebab kita nak elakkan perkara-perkara seperti dia membuang bayi dan sebagainya kan. So kalau kita beri gugur secara haram, kalau kita memberi sokongan, tak adalah dia akan membuat perkara-perkara yang tidak diingini tapi itu adalah kes di mana perogol atau pasangannya itu tidak dapat dikesan atau lari daripada tanggungjawab dan sebagainya. Itu kita ada banyak kategori bila kita cakap tentang isu seks outside of marriage ni sebenarnya, extramarital sex ni. Okay. Dr. Zubaidah, saya sebenarnya tertarik bila kita melihat hiburan-hiburan khususnya filem-filem Melayu ada beberapa filem yang memaparkan dengan rogol dan kemudiannya life after rogol tu dia kahwin dengan perogol, dia jadi indah, kadang-kadang dia end up happy ending kan. Tapi in terms of psikologi kan, apa sebenarnya kesan jangka panjang terhadap mangsa rogol ni apabila mereka dipaksa berkahwin dengan perogol? Yang itu yang dalam media, dalam filem tunjukkan kepada kita, the happy ending, end up the perogol bertaubat and what not, macam tu. Tapi dia tak highlight apa kesan masalah ni kepada mangsa. So mangsa ni sepatutnya apabila telah dirogol, saya cakap pasal rogol yang secara elemen keganasan atau paksaan ni, dia sebenarnya mengalami kesan trauma yang sebenarnya agak teruk. Jadi agak hebat macam tu dia punya kesan trauma tu. Jadi dia tak highlightkan macam mana mangsa ni resolve isu yang ini, tentang harga diri dia, tentang ketakutan dia, tentang menyalahkan diri dia, all those things dia tak highlightkan. Sebenarnya memang dia perlu melalui satu proses terapi di mana dia cuba, because life has to go on. So dia kena dia akan melalui proses terapi di mana secara gradual, secara so dia cuba untuk menerima dan cuba melangkah kepada hidup baru. And that's not easy. Yes. Because memory kita bukan macam komputer, you delete habis. Kita macam mesti ada lagi kesan-kesan tu. Dan bagaimana Dr. Zubaidah bila diorang letakkan adegan-adegan macam tu dalam movie, when the audience exposure to such kind of scenes, are we normalizing that kind of culture? But that's my concern. That is my concern. I've been having this concern all this while. Saya rasa bukan satu, dia berdasarkan novel lah. Sekarang kan macam-macam kan. So saya rasa masyarakat sudah mula apabila dia kata dia buat macam scene yang begini, akhirnya begini. Apa implikasinya kepada penonton? Okey, mungkin dah mula normalisasikan perkara begini yang sangat menjadi concern saya. Okey. So what's the message behind it? It's okay. I mean, if you're raped, then shouldn't be a lot of problem. You just be nice. The perpetrator be nice to the victim and then get them to be married, kahwin, then happy ending. Jadi saya sangat risau dengan fenomena macam ni lah. Just like how it only happens in movies. That's right. Yeah. Dr. Farah, saya ada satu soalan yang tiba-tiba pop up kan mengenai tentang rogol statutory tadi kan. Yang maksudnya remaja bawah umur melakukan secara suka sama suka kan. Kenapa biasanya bila saya selalu tengok dekat komen FB kan, kenapa mereka biasanya
yang akan disalahkan biasanya pihak lelaki lah. Maksudnya yang akan dikena hukuman kan. Are you sure? Tapi like, macam orang kata macam perempuan, orang cakap komen Facebook kata perempuan pun suka juga, kenapa perempuan nak kena. Now I get what you mean. Maknanya kalau statutory rape yang kena hukuman is lelaki, yang perempuan dianggap mangsa, sedangkan I get what you mean. Betul. Boleh. And in fact selalunya lebih malang lagi kalau dua-dua tu bawah umur. Saya pernah masuk macam rumah pemulihan, sekolah pemulihan kan, bercakap dengan these boys because we were looking at whether we should amend or not Section 375 tu kan. Dan saya bercakap dengan 66 boys dekat penjara, dekat Henry Gani dan juga dekat Sekolah Tunas Bakti. Dan some of them are so innocent, you know, boys as young as 14, 15 years old, dia akan cakap, saya pun tak faham. Saya suka dia, dia suka saya, tapi saya kat dalam ni, dekat luar sana, you know. It's very confusing for the boy. Tapi unfortunately, itu dia bila perbezaan dia macam ni. Kalau pasangan tu disukai oleh ibu bapa masing-masing, dia akan buat permohonan untuk kahwin. Tapi kalau tak digemari, maknanya the pasangan tu is not liked by, it's not favourable, that's right, to the father, dia lodge a police report. Yang tu yang akan masuk ke mahkamah, and it's like a strict liability, di mana the moment there is penetration, maknanya rela ke tak rela, the boy will be found guilty, and in that sense betul lah, tak adil. Tapi don't be mistaken, kadang-kadang yang perempuan ni boleh dikenakan tindakan juga dari segi oleh mahkamah syariah juga, because kita ada offences kan, di mana kalau bersekududukan atau mengadakan hubungan di luar nikah boleh dikenakan kesalahan jenayah. Mungkin Dr. Farah juga boleh jelaskan sikit apakah undang-undang syariah yang ada bagi seorang remaja bawah umur untuk berkahwin. Saya rasa tadi dah cakap lah, yang mana kalau dia nak kahwin bawah 16 tahun sahaja bagi perempuan dan bawah lelaki bawah 18. Tapi mungkin you may want to know kalau non-Muslim macam mana. Kalau non-Muslim it is stricter. Maksudnya kalau bawah 16 tahun no consideration at all. Maknanya kalau dia 15 tahun takkan boleh kahwin langsung kalau non-Muslims. Tapi kalau dia dah mencapai 16 tahun, bawah 21 tahun, kalau nak kahwin kena minta permission Chief Minister. Kalau lelaki pula kalau bawah 18 tahun kena minta permission juga. Tapi you see not, dari segi ages tu dia are more protected because in that sense, because kalau orang Islam there is no minimum age. There is no minimum age. Dia cuma kata 16. Rata-rata kes yang saya dah tengok dalam file 10 tahun ya, rata-rata ages dia adalah 15-16. You know, 15 nak masuk 16 lah. Late 14, but mostly in 15 years old. Okey, Pia. Itu dia pandangan daripada Dr. Farah ataupun perkongsian Dr. Farah. Dan kali ini kita sebenarnya nak dengar dan lihat reaksi orang ramai, terutamanya rakyat Malaysia tentang isu ataupun topik mangsa rogol ni. Adakah mereka mendapat peluang lebih baik kalau kahwin dan sebagainya. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Jom kita saksikan VT yang disediakan. Ini adalah beberapa reaksi daripada pengguna di laman media sosial mengenai isu mangsa rogol hidup bahagia kawini berogol baru-baru ini. Pertama, seorang pengguna Twitter dikenali sebagai Hakim Amra menulis, mangsa rogol tidak patut disuruh kawini pelaku rogol kerana kenapa perlu paksa mangsa rogol kawini lelaki yang tidak tahu menghormati seorang wanita. Seterusnya, pengguna dikenali sebagai Syafira pula berkata, bagaimana kalau perogol datang daripada ahli keluarga sendiri? Adakah anak sendiri perlu mengawini bapanya? Pengguna seterusnya pula berkata, sekiranya anak sendiri yang kena rogol, mungkinkah wakil rakyat tersebut mahu menerima menantu seorang perogol? Ada kebenarannya juga. Pengguna yang dikenali sebagai Kak Com, suam dan anak-anak memberi reaksi dengan dialog seperti berikut. Macam mana papa dan mama jumpa sebelum kahwin dahulu? Oh, papa kau tu rogol mama. Lepas tu kami berkahwin dan bahagia. Wow, so sweet. Ada juga pengguna yang menggunakan karikatur atau lukisan kartun untuk menyampaikan mesej sindiran mereka. Dalam karikatur berbahasa Inggeris ini, seorang budak lelaki menceritakan kepada bapanya bahawa cintanya tidak berbalas oleh seorang wanita yang disukainya kerana berbadan gempal. Lalu, bapanya mencadangkannya untuk merogol wanita itu. Namun ada juga yang memberikan reaksi sebaliknya dan mempertahankan hujah wakil rakyat tersebut. Peter Lim seperti di laman Facebooknya menyatakan, apa yang ingin dimasukkan Datuk Syabuddin hanya rogol statutari dengan kebenaran, malah menjelaskan wakil rakyat itu berpendirian mengenakan penalti kepada pelaku rogol.
agak menarik komen-komen dalam media sosial tadi. Okey, apa yang nampaknya mungkin kita boleh dengarkan ataupun dapatkan kata-kata nasihat ataupun kata-kata kesimpulan daripada kedua-dua tetamu kita boleh mulakan dengan Dr. Farah dulu. Yang paling penting kita kena empower children. You know, in whatever decisions that we make, listen to what they want. You know, what is in their best interest. Not our convenience. We must tengok apa sebenarnya yang terbaik untuk dia, sama ada menyambungkan pelajaran, supporting dia dari segi emosi, fizikal dan sebagainya. And do not use the law to hide behind the cobweb of mengelakkan maksiat. So that's why you must kahwin. Because kalau kahwin pun anak yang dikandung itu tetap tidak sah. That must be made clear, ya. So kita sebenarnya perpetuate kalau kita tak betul-betul handle the problem dengan berhemah. Saya nak beri, saya nak beri juga pendapat ni. Saya rasa penekanan banyak diberikan kepada remaja perempuan atau wanita. Okay? Saya rasa sudah tiba masanya untuk kita memberi education, memberi pendidikan kepada lelaki juga untuk menghormati wanita, menghormati maruah wanita. Bukan, it's not cool to sleep with any girls that you want, Sure. It's not like that. Yeah. It's not how you define coolness. Okay? So saya kena, so lelaki juga harus dididik, saya rasa. Parents dan sekolah ke mana kena beritahu lelaki macam mana nak menghormati wanita. Satu lagi tentang perkahwinan bawah umur ni, dalam usia yang bawah umur ni sebenarnya tempat kanak-kanak ni adalah di sekolah. Di mana pembentukan personality, penyelesaian masalah semua dilakukan secara interaksi dengan guru-guru, kawan-kawan, aktiviti kurikulum dan seterusnya. Nampaknya Priya itu adalah perkongsian yang dapat kita kongsikan bersama dua tetamu kita. Mereka saya rasa bukan sahaja bercakap atas kapasiti seorang pakar, tapi juga sebagai seorang wanita, seorang ibu dan juga seorang rakyat Malaysia yang mengambil berat tentang isu ataupun masalah sosial yang saya kira menjadi tanggungjawab semua. Betul tak, Priya? Tapi sebelum itu kita perlu berterima kasih kepada guest kita hari ini, Dr. Farah Nini Dusuki, pakar perundangan kanak-kanak dari Universiti Melayu, dan juga Dr. Zubaidah Jamil Osman, pakar psikologi klinikal Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. Okey, Priya. Awak suka bercuti kan? Suka, mestilah suka. Suka? Okey. Mesti suka. Okey, nampaknya kali ini kita akan bawakan satu paparan sebentar lagi. Tapi kita kembali selepas ini.